Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Saudara yang dirahmati Allah, satu daripada kelebihan makhluk yang namanya manusia ini berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, haiwan dan sebagainya, adalah manusia ni, dia boleh menangis. Sejak daripada kita keluar daripada perut ibu kita, pertamanya yang manusia buat itu dia menangis. Tak ada lagi bayi dalam sejarah keluar daripada perut ibunya dia ketawa berdekah-dekah. Semuanya menangis. Dan semakin manusia itu dewasa, semakin dia matang, manusia itu mempunyai satu tabiat yang halus dan peka terhadap sesuatu, yang mana kadang-kadang manusia itu boleh menangis dan meleleh air matanya apabila perasaan batinnya itu tersentuh. Jadi kadang-kadang bila sampai pada puncak kesedihan, manusia boleh menangis kerana terlalu sedih, ya, kerana seorang ibu kematian anak misalnya, boleh menangis. Puncak seronok, puncak kegembiraan, pertemuan di antara dua orang yang telah lama berpisah, terharu kerana mendapat kejayaan, manusia boleh menangis. Jadi secara ringkas kita katakan, air mata, derai air mata kita ini merupakan manifestasi suasana batin yang apabila manusia mengalami satu kelainan, satu perubahan dalam dirinya, tersentuh jiwanya, maka mengalirlah air mata tadi kerana kasih. Mari kita tengok bagaimana tinjauan syarak terhadap tangis dan air mata ini. Ya. Pada prinsipnya dalam Islam meletakkan ada tangisan yang positif, ada tangisan yang negatif. Tangisan negatif yang buruk dan tidak disukai oleh agama, antaranya yang disebut di dalam hadis ialah apabila tangisan itu merupakan meraung, meratap dengan kematian sampai menyebut-nyebut kebaikan si mati ini sampai kepada peringkat meraung. Ini termasuk dalam tangisan-tangisan yang negatif yang disebut oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat itu disiksa kerana ratapan yang dibuat oleh ahli keluarganya. Laisa minna man yadribul khudud wa yashuqqal juyub wa yad'u bid'awal jahiliyah. Aku tidak mengaku umat aku orang yang menampar muka, menarik koyak bajunya ini dan meratap meraung kepada mayat. Tapi kalau yang mengalir itu air mata kasih, kasih kita ini kerana berpisah, itu tidak dilarang, kerana prinsipnya manusia memang akan bersedih dan boleh membawa kepada dia menangis. Berbeza dengan tangisan yang kita katakan tangisan negatif yang dilarang oleh Islam, di sana ada tangisan positif, tangisan yang dibolehkan oleh Islam, iaitulah tangisan kerana Allah, tangisan kerana mengenang dosa, tangisan kerana bertemu kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, tangisan kerana khusyuk beribadat, tangisan air mata syukur menerima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tangisan kerana terpesona mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, tangisan kerana sedih terputusnya daripada kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan air mata kasih sesama manusia. Itu yang positif. Jadi kita tengok ya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dan bagaimana hadis ada menyebut. Kita mulakan dengan sebuah hadis. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ghubar fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tak akan masuk ke dalam neraka seorang lelaki yang menangis kerana takut kepada Allah, seperti mana mustahilnya air susu yang keluar daripada puting susu seorang ibu itu kembali ke dalam puting susu itu. Maknanya Nabi bagi contoh, air susu ibu tu kalau dihisap, tak mungkin air susu tu boleh masuk balik dalam puting tetek ibu ni. Macam itulah mustahilnya air mata yang keluar kerana kasihkan Allah, kerana takutkan Allah, maka itu adalah air mata yang Allah haramkan daripada bertemu dengan api neraka. Hadis lain menyebut, laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa asarin. Tidak ada yang lebih dikasihi oleh Allah melainkan dua titik, dua tanda. Apa yang dua titik, apa yang dua tanda? Dua titik itu ialah qatratid dumu' min khasyatillah wa qatratid dammi fi sabilillah. Tangisan kerana takutkan Allah dan titisan darah pada jalan Allah. Dan dua kesan ini ialah
athar fi sabilillah wa asar fi faridatin min faraidillah. Asar kerana melakukan sesuatu pada jalan Allah, atau kesan kerana melakukan sesuatu pada jalan Allah. Dan yang keduanya ialah kesan kita buat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut. Pasal sujud dahi jadi hitam, pasal sujud hidung jadi hitam, tak jadi masalah. Kerana pergi ke haji muka kita jadi hitam, tanda-tanda itu adalah tanda yang tidak sama sekali dilupai oleh Allah, bahkan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok juga bagaimana yang keduanya, tangisan yang positif atau air mata yang positif ini adalah air mata kerana tangisan itu kerana sedar daripada dosa seseorang. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 82, "Falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun." Kalau manusia tu kenanglah dosa dia. Tak boleh nak tertawa banyak, tapi tangisanlah yang lebih banyak, kerana itu adalah hasil daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi tangisan tu sebenarnya air mata ni rahmat. Cuma kadang-kadang setengah orang dia tak faham. Dan dia tak tahu guna air mata ni di mana. Sebab tu para suami kalau tengok isteri ni menangis, jangan marah. Kadang-kadang isteri ni tak boleh tegur sikit menangis, awak ni cakap sikit menangis, marah sikit menangis, tengking sikit awak menangis, naik suara sikit awak menangis, dia marah. Tangisan tu air mata rahmat. Sebab tu kita kena tahu menghargai nilai air mata tersebut. Ayat daripada surah At-Taubah itu menyatakan bagaimana manusia kalau dia kenangkan kepada dosanya akan mengalirlah air mata. Seperti mana Umar Al-Khattab bila terkenangkan kepada dosanya di zaman lampau, bagaimana dia tanam anak-anaknya ini. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, dia menangis dari air mata ini, tapi menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah saat-saat yang paling ditunggu dalam Islam, sebab kita terasa sedar dosa yang kita buat. Orang yang sampai tak boleh menangis, itu adalah orang yang keras hatinya. Kalau pokok boleh menangis, ketika Rasulullah SAW tinggalkan pokok ini kerana dibina kepada Rasulullah ini mimbar yang baru. Sebelum ini Rasulullah duduk di pokok, pegang pokok ini jadi mimbar Rasulullah untuk berkhutbah. Sampai mimbar pokok menangis kerana dia tidak mendengar segala peringatan-peringatan khutbah Rasulullah SAW ini. Dia bimbang, takut-takut ke nanti dia masuk ke dalam neraka. Batu pernah menangis. Nabi tanya, kenapa ya Rasulullah? Quran sebut bahawa api neraka itu bahan bakarannya manusia dan batu. Aku takut aku masuk dalam neraka. Batu menangis, pokok menangis, haiwan pernah menangis. Kalau manusia hatinya keras sampai tak menangis, tuan-tuan dan perempuan, dengar orang cakap terkenang dosa pun tak rasa menangis, maka bermakna kita ni ada sesuatu yang tak betul, tak adalah kasih dan rahmat dalam diri kita ni. Jadi insya-Allah kita akan bertemu selepas ini membincangkan pula tentang derai air mata makrifat. Wahai Tuhan, selamatkan kami. Salah satu daripada air mata kasih yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah derai air mata, lelehan air mata kerana makrifat. Kerana kita mendapat dan kita bertemu kebenaran setelah sekian lama kita berada di dalam kesesatan. Sebab itu orang itu akan rasa puas, rasa gembira sampai menangis. Ini dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Maidah ayat 83. Wa iza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Iaitulah orang-orang segolongan daripada orang-orang ini yang apabila mendengarkan kebenaran yang diturunkan kepada Nabi, mereka ini tidak tertahan, air mata mereka mengalir kerana mereka mendengar kebenaran tersebut. Sampai mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami beriman, maka jadikan kami orang yang bersaksikan kepada kebenaran. Hal ini berlaku kepada Raja Habasyi. Ketika di dalam hijrah yang pertama, waktu dihantar ke Habasyah, Raja Habasyi panggil orang-orang yang hijrah. Di antara yang dipanggil ketika itu ialah Ja'far bin Abi Talib. Dia tanya, wahai Ja'far, Nabi baru yang ada di tempat kamu ni dia ajar apa? Dia ajar ayat-ayat Al-Quran.
Cuba kamu baca. Maka Ja'far pun baca ayat yang menceritakan bahawa tidaklah Al-Masih, tidaklah Nabi Isa itu, melainkan dia merupakan seorang hamba. Maknya ini Siddiqah, maknya orang beriman. Nabi Isa, maknya dua-dua makan makanan biasa, orang biasa. Mereka bukan Tuhan. Dengar saja begini, Raja Habasyah menangis sampai basah janggut-janggutnya kerana dia telah menerima satu kebenaran. Ini air mata yang timbul kerana kasih, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana sampai kepada ma'rifat. Ya, begitu juga kita tengok bagaimana orang tu, maknanya bila terima kebenaran dia peka, tersentuh, dia cepat terasa. Inilah yang dituntut dalam Islam. Sebab itu dalam surah An-Najmi ayat 59, sebentar lagi azan akan berkumandang. Ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah bila mendengar pernyataan kebenaran daripada Al-Quran, kamu boleh ketawa, kamu tak menangis? Tak peka kita ni. Lau ta'lamuna ma a'lamu wa dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran. Kalau kamu tahu apa yang aku tahulah, Nabi kata, kamu tak boleh lagi dah nak ketawa, kamu nak menangis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Itu derayan air mata bila bertemu kebenaran. Yang keempatnya, tuan-tuan dan puan-puan, cukup romantis. Iman ni bila dia duduk dalam hati kita, dia bersemi, dia duduk dalam hati kita, dia jadi macam memancarkan satu perasaan romantis. Apabila iman ini kita gugah dengan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tersentuh, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ada satu nama lagi yang dinamakan sebagai air mata iman. Air mata iman ini ialah orang-orang yang saya katakan tadi, tergugah perasaannya bila mendengar firman Allah yang Allah nyatakan dalam surah Maryam ayat 58. Wa iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka faham, tersentuh hatinya ini, tersungkur sujud, menangis berderai. Lilihan air mata iman. Air mata yang bila baca Quran, kita tengok para sahabat bila baca Quran menangis. Nabi sendiri baca Quran menangis. Kenapa kita tak boleh menangis bila baca Quran? Sebab kita tak faham. Sebab tu kita kena belajar faham. Ya? Nabi SAW ketika sakit, ketika itu dah hampir dekat nak wafat, Nabi kata kepada Aisyah, suruh Abu Bakar tu jadi imam, gantikan aku. Aisyah kata, ya Rasulullah, Abu Bakar ni tak boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, pakai tak semayang lah habis makmum. Kenapa? Dia ni cukup halus perasaan dia. Baca Quran dia menangis, dia baca satu ayat dia menangis. Dia tak boleh Rasulullah jadi imam. Tu dia sahabat. Nabi sendiri pernah meminta daripada seorang sahabat, Ibnu Mas'ud. Dia kata, Ibnu Mas'ud, bacalah Quran, aku nak dengar. Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, aku nak baca Quran ke? Quran itu diturunkan pada engkau, takkan aku nak baca balik pada engkau, ya Rasulullah? Bacalah wahai Ibnu Mas'ud, aku nak dengar. Maka Ibnu Mas'ud pilih ayat daripada suratun Nisa. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimanakah besok di hari akhirat apabila setiap umat itu dibawakan ada saksi, dan kamu wahai Muhammad menjadi saksi atas umatku. Nabi Ibnu Mas'ud tak boleh baca panjang, Nabi menangis dan terus menangis. Ini air mata iman kerana mendengarkan kepada firman Allah. Yukhiruna lil azqan wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka itu tunduk muka mereka itu sambil menangis dan bertambah khusyuk mereka. Ini air mata iman, tuan-tuan dan puan-puan. Menangis kerana khusyuk mendengarkan ayat Al-Quran. Menangis kerana tersentuh bila ayat-ayat Al-Quran itu dibaca. Dan kita akan bertemu dengan apa yang dikatakan puncak kekhusyukan. Puncak khusyuk ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apabila kita semayang, kita baca Al-Quran sampai kita boleh menangis. Bahkan Nabi suruh kita menangis. Nabi ni kalau menangis, pernah seorang sahabat cerita, Abdullah bin Ash-Shikhir, dia datang nak jumpa Nabi di tengah malam. Nabi baca Quran menangis, dengar macam dengan air mendidih. Dengar macam punya air mendidih. Punya Nabi terisak menangis bila baca. Ini dia. Sebab itu dia suruh kita bangun di tengah malam, bertahajud baca. Sebab ketika itu kita tenang mengenangkan dosa kita, maka kita akan lebih mudah merasa khusyuk. Puncak khusyuk manusia itu ialah apabila dia merasakan bahawa
Dia ini tersentuh hatinya kerana iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis ada menceritakan 7 manusia di antara satu daripada 7 manusia. Manusia satu ini, manusia ini suka menangis. Manusia ini Allah paling sayang, dan di hari akhirat dia akan mendapat perlindungan Allah. Waktu akhirat kita tahulah ada yang merangkak, ada yang berenang dalam peluh, ada yang menyulur, ada yang macam-macam. Tapi ada 7 jenis manusia yang Allah akan pelihara di dalam bumbung Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa 7 orang ni? Termasuklah 7 orang ini akan kita jumpa. Saya akan baca hadis ini. Selepas ini kita bertemu lagi. Ialah imam yang adil. Keduanya seorang pemuda yang daripada muda beribadat. Dia tak gunakan zaman muda dia berpoya-poya. Ketiganya lelaki yang hatinya ini sentiasa tergantung kepada masjid. Keempatnya, 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang digoda oleh perempuan, maka dia tolak perempuan ini kerana takut kepada Allah. Dan yang keenam, orang yang bersedekah sampai tangan kanan tidak tahu, tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dan yang ketujuh, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Duduk bersendirian, kita terkenangkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menangis kerana mengenangkan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang banyak. Ini dia. Kita bercakap tentang air mata kasih, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sampai kepada yang keenam. Di antara air mata kasih yang berbentuk positif di dalam Islam, air mata yang keluar kerana sedih, kerana kebaikan itu terputus daripada kita. Ini diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq ini dia pergi melawat seorang daripada sahabiyah yang memang cukup rapat dengan Rasulullah SAW. Namanya Ummu Aiman. Sampai ni bila Ummu Aiman tengok Abu Bakar, dia teringat Rasulullah. Sebab Rasulullah dengan Abu Bakar ni cukup rapat. Jadi Ummu Aiman tengok Abu Bakar, dia menangis. Abu Bakar tanya, kenapa ni Ummu Aiman menangis sangat? Dia kata, wahai Abu Bakar, aku kalau tengok engkau ni aku teringat kat Rasulullah. Itu menyebabkan aku menangis. Abu Bakar kata, Ummu Aiman nak susah hati apanya? Rasulullah dia berpisah dengan kita, bukan dia duduk di tempat yang tak elok. Allah ganti kepadanya di syurga yang lebih baik daripada isi dunia. Hai Abu Bakar, aku menangis bukan kerana itu, tapi aku menangis kerana Rasulullah telah tidak ada, wahyu telah terputus, kebaikan telah terputus. Mendengarkan keadaan demikian, maka ketika itulah Abu Bakar sendiri pun menangis, Ummu Aiman pun menangis, maka sama-sama menangis. Jadi menangis kerana terputus kebaikan. Fatimah radhiyallahu anha, saat Rasulullah sampai untuk wafat, nangis. Rasulullah bisik, senyum. Tanya kenapa tadi menangis, senyum. Menangis sebab rasa kebaikan bapa aku ni akan berpisah aku dengan bapa aku. Hilang satu kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, itu aku menangis. Ketawa kerana lepas ada kebaikan yang lebih baik, iaitulah akulah orang pertama yang akan menyusuli dia. Ini air mata. Air mata kerana tak boleh buat benda baik ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, di zaman Nabi ada sekelompok orang yang datang pada Nabi. Ketika itu ada satu jihad, dipanggil pada jihad. Setiap orang nak pergi jihad ni, dia beri 1 ekor kuda, 1 ekor unta nak pergi jihad. Tiba-tiba sekelompok orang yang datang ni, unta tak cukup. Maka Quran ceritakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Surah At-Taubah ayat 92. Sekelompok manusia yang datang pada Nabi, minta dekat Nabi nak pergi buat kebajikan, minta. Nabi kata, aku tak ada apa, tak ada unta, tak ada kuda, tak ada apa nak pergi kamu nak perang, macam mana? Mereka balik menangis kerana mereka tak dapat nak buat kebaikan. Ini dia, menangis kerana tak dapat buat apa-apa contribution, sumbangan terhadap Islam. Menangis kerana tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi di dalam melakukan kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang kita tengok ya, bahawa diceritakan bahawa tentang sahabat-sahabat ni, satu ketika Abdul Rahman bin Auf dia nak makan makanan. Dia duduk depan makanan, tiba-tiba dia teringat
sahabatnya Mus'ab bin Umair yang mati, kain nak tutup pun pendek, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Teringat kepada Abdul Rahman bin Auf, teringat sahabat Mus'ab, menangis. Tak lalu nak makan pun. Kenapa menangis ni? Aku duduk nak seronok macam ni, sahabat aku dah tak ada, maka aku tak rasa nak seronok. Dan yang ketujuhnya ialah air mata syukur, ya. Air mata syukur ialah air mata yang apabila kita mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita menangis kerana kesyukuran. Itu juga air mata kasih kepada Allah. Ini berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Suatu hari Rasul datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Ubay, semalam aku dapat wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan aku untuk membaca ayat lam yakunil lazina kafaru kepada engkau." Ka'ab kata, "Ya Rasulullah, Tuhan sebut nama aku. Daripada berjuta manusia atas muka bumi ini, Tuhan sebut nama aku." "Ya, Tuhan sebut, suruh aku baca dekat engkau ya Ka'ab." Ka'ab punya menangis. Rasul tanya, "Kenapa menangis?" "Syukur ya Allah. Syukur wahai Nabi. Sejuta manusia, berpuluhan manusia, ribuan manusia atas bumi ini, Allah sebut nama aku. Subhanallah. Syukur aku pada kehidupan." Dan yang terakhirnya air mata kasih ini. Air mata yang keluar kerana kita kasih sesama manusia. Seperti mana Rasul menangis ketika kematian Ibrahim, anak andanya. Dan orang tanya, "Nabi, ya Rasulullah, menangis ke orang mati?" "Aku menangis, ini rahmat," kata Nabi. Inilah air mata kasih, menangis kerana kasih sesama manusia. Begitu juga apabila putrinya meninggal dunia, Rasulullah menangis. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah." "Ya, aku menangis kerana melepaskan anak aku, dan ini rahmat Allah." Begitu juga Rasulullah menangis ketika Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Orang tanya, "Rasulullah menangis ya Rasulullah?" Inilah air mata kasih sesama manusia. Yang Nabi jelaskan, air mata ini, air mata sayang, air mata kasih adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak tahu kasih pada orang lain, maka Allah tak akan kasih pada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah air mata kasih yang dijelaskan dalam Islam, yang positif. InsyaAllah sama-sama kita belajar menangis kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan,